Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka saya kerap memandu pergi balik ke KLIA untuk tugas-tugas penerbangan di lebuh raya Elite yang saya pandu tu dari Shah Alam ke KLIA, dalam perjalanan pergi ada satu lokasi di mana ada kamera AES. Demikian juga dalam perjalanan, dalam pemanduan balik, ada satu lokasi berbeza untuk kamera AES ini. Setakat pengamatan saya sekian lama bekerja, sejak kamera AES itu diadakan, sebelum itu lagi saya temui 3 ragam pemandu. 3 ragam pemandu ya. Pertama adalah mereka yang terus memandu laju 140-150 km sejam tanpa mengambil kira lampu AES tu. Sama ada mereka tidak tahu ataupun tahu tapi lantaklah. Okey, lantaklah, tak kisahlah. Okey, ini ragam yang pertama. Ragam kedua adalah mereka yang memandu 110 km sejam dan mereka relax kekal 110 km sejam. Ragam ketiga adalah mereka yang asalnya sedang memandu 110. Tapi nampak saja lampu AES tu, terus mereka tekan brake dan memperlahankan kelajuan daripada 110 tu ke 90, ada yang ke 80 dan ada sekali-sekala tu sampai yang 70 km sejam pun ada. Sehingga kereta-kereta lain di belakang pun terpaksa brake. Hampir-hampir brake mengejut. Kenapa mamak ni tiba-tiba brake? Ada gajah melintas ke? Ada dinosaur melintas ke? Alamak, lampu AES sebenarnya. Okey, apa kaitan pula lampu AES ni dengan bid'ah? Okey. Pada pengamatan saya, sikap umat Islam kepada bid'ah ini boleh juga dibahagi kepada 3. Boleh juga dibagi ke 3. Pertama, mereka yang tak kisah langsung buat je bid'ah ni, tak kisah langsung. Sama ada mereka tidak tahu itu bid'ah ataupun mereka ni jadi berdegil. Nak kata bid'ah, lantak hang lah, aku nak buat juga. Dia nak buat juga. Dia seperti mana orang yang bawa kereta ni, lantak AES tu aku nak bawa laju juga. Okay, dia tak kisah. Entah kenapa dia tak kisah, saya pun tak tahu. Dalam bab bid'ah pun entah kenapa dia tak kisah. Satu larangan daripada Allah dan Rasulnya, dia tak kisah. Okay, tak apa. Ini ragam pertama. Ragam kedua, ialah mereka yang macam tadi, dia bawa 110, dia nampak lampu AES, dia relax je 110. Demikian juga dengan orang yang apabila dia mengamalkan sesuatu ilmu agama, dia tahu ia adalah sunnah. Dia tahu ia adalah amalan yang sahih. Dia tahu ia bukan bid'ah. Maka dia relax saja sebab dia mengamalkan berdasarkan ilmu. Sebagaimana pemandu yang memandu kereta berdasarkan ilmu. Dia tahu speed limit 110. Dia tahu AES tu kalau melebihi 110 baru akan tangkap. Ada juga yang kata ada 10 km sejam buffer ataupun tolerance. Maknanya kalau anda bawa 115 km sejam tak kena. Tak apa. Dia 110, dia nampak lampu AES, dia relax je. Sebab dia memandu berdasarkan ilmu. Dia tahu speed limit berapa, dia tahu AES-nya setting berapa. Demikian juga dengan orang yang beribadah. Dia beribadah berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu, jadi dia tahu benda ni adalah sunnah, ia bukan bid'ah, saya teruskan sahaja sebab I am following the rule of religion. Sebagaimana pemandu tadi, he is following the rule of the road. Okey, ini ragam kedua. Ragam kedua ni bagus. Yang pertama tadi tak bagus. Baik memandu tak bagus, baik yang beribadah dengan bid'ah tu pun tak bagus. Ni ragam ketiga ni. Ragam ketiga ni dari beberapa aspek bagus juga. Sebab dia tak pasti, maka dia mengambil langkah yang selamat untuk memperlahankan kenderaannya. Memperlahankan kenderaannya, tapi sampai 90 cukuplah. Jangan sampai 70. Aku tahu 70 tu kes-kes terpencil. Jadi 90 sebab kalau tak 110, 90 lah. Highway Elite tu 3 lorong. Campur emergency kan. Emergency 4 tak kira. 3 lorong. Takkanlah jadi kelajuannya 70 km sejam. Jadi dia tak pasti. Maka dia pun memperlahankan kenderaannya pada kelajuan 90 km sejam to be on the safer side. Satu pilihan yang lebih selamat. Dan saya nak sikap yang sama ni juga dilakukan oleh orang-orang yang dalam beramal ibadah, dia tak pasti sunnah ke bid'ah. Sunnah ke bid'ah. Ustaz selebriti kata hasanah. Yang tak selebriti ni kata dolalah. Mana satu ni? I confused lah. I keliru lah. I cannot brain lah. My brain don't know where go lah. Okey. So, kalau dia macam tu, pilihlah
pilihan yang selamat iaitu tinggalkan amalan tersebut. Sebab amalan-amalan yang sahih berdasarkan dalil-dalil yang sahih, berdasarkan sunnah yang sahih banyak sangat. Sampai kita pun sendiri tak sempat nak amalkannya, tak sempat nak baca hadis-hadis tentangnya. Kenapa nak sibukkan diri dengan amalan-amalan bid'ah itu? Okey. Jadi sebagaimana pemandu kategori ketiga tadi, dia tak pasti. Highway ni berapa? 110 ke 90? 110 ke 90? Tapi dia mengambil langkah keselamatan, pilihan yang selamat, to be on the safer side, maka dia pun memperlahankan kenderaannya pada 90 km sejam. Okey, demikian jugalah apabila mengamalkan sesuatu amalan, sesuatu ibadah, sesuatu akidah dan keliru. Sebahagian kata bid'ah hasanah, sebahagian kata bid'ah dolalah. Mana satu aku nak ikut ni? Kan? Jadi dia keliru. Maka pilihlah, ikutlah pandangan yang lebih selamat. Pandangan, walaupun yang bagi pandangan tu anda tak suka. Dia orang panggil tu wahabi. Tapi pandangan dia lagi selamat. Sebab aku pun tak pasti. Mana satu ni? So, yang lagi selamat ikut tu lah, tak payah buat lah. Sebab amalan-amalan yang berdasarkan sunnah yang sahih, yang selamat untuk kita amalkan, yang dijanjikan pahala oleh Allah SWT banyak lagi sebenarnya. Tak payah nak buat benda-benda bid'ah tu. Jadi, kalau jadi pemandu yang ketiga ni pun okey juga. Okey, jadi orang yang ketiga ni sebab bukan semua orang berilmu sehingga dia pun tahu secara pasti dia berada di atas sunnah. Sebahagian orang dia keliru dan perkara sunnah bid'ah ni memang satu kekeliruan. Satu kekeliruan kerana ada banyak pandangan. Ada banyak pandangan, bukanlah banyak pandangan. Banyak orang yang apabila dikaji-kaji dapat dirumuskan kepada dua pandangan. Satu kata bid'ah tapi hasanah. Seorang lagi pula kata benda yang sama tu bid'ah tapi dolalah. Mana satu ni? Mana satu ni? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, perkara khilaf ini, perbincangan, perbezaan ini telah pun diramalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud. Ada juga dalam hadis 40 Imam Nawawi, hadis nombor 28 tak silap saya ya, daripada Nu'man bin daripada Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada satu ketika tu kami solat bersama Rasulullah. Selepas solat Rasulullah memberi satu tazkirah, satu peringatan, nasihat yang benar-benar menyentuh hati sehingga berlinangan air mata dan bergetar hati kita. Lalu salah seorang bertanya, "Wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah wasiat kamu, nasihat kamu yang terakhir, maka wasiatkanlah kepada kami." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berwasiat pada mereka. Rasulullah bersabda, "Bertakwalah, aku berwasiat kepada kalian, bertakwalah kepada Allah dan dengarlah dan taatlah meskipun kepada seorang hamba yang berkulit hitam. Sesiapa yang hidup panjang, hidup lama di kalangan kamu akan melihat perselisihan yang banyak." Akan nampak perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib ke atas kalian untuk berpegang pada sunnahku dan sunnah para pemimpin, para khulafa yang mendapat hidayah dan juga petunjuk. Peganglah ia, gigitlah ia dengan geraham kamu. Okay? Dan jauhilah perkara-perkara baharu. Kerana setiap perkara baharu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Jadi Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam telah daripada awal lagi mewasiatkan, menerangkan bahawa akan berlaku khilaf yang banyak. Khilaf ni bukan nak beli Honda ke Toyota nak naik Air Asia ke naik Malindo Malaysia Airlines kot. Bukan khilaf tu. Khilaf ni khilaf agama. Sebab tu solusi daripada khilaf ini pesan baginda ialah fa'alaikum bisunnati wa sunnah khulafa mahdiyyin ar-rasyidin. Dan berpeganglah kepadanya. Okay? Dan gigitlah gigi geraham, yang maknanya gigitan yang kuat. Jangan gigi kacip, senang terlepas. Jadi Rasulullah SAW telah mewasiatkan, telah meramalkan akan berlaku khilaf dan baginda berpesan, baginda berwasiat untuk kita pegang kepada sunnah baginda. Okay? Bukan yang hasanah tu. Tak, sunnah baginda. Okay? Sunnah baginda dan kemudian baginda memberi peringatan, jauhilah kamu perkara-perkara baharu. Kerana setiap perkara baharu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Hadis yang masyhur, salah satu daripada hadis 40 Imam Nawawi. Jadi tuan-tuan dan puan, ini memang pesan Rasulullah SAW. Saya nak bawa satu lagi hadis yang masyhur, termasuk juga daripada hadis 40 Imam Nawawi. Yang ini apabila kita confuse,
Seorang kata hasanah, seorang kata dolalah, seorang kata sunnah, seorang kata bid'ah, seorang kata tak apa, seorang kata tak boleh. Macam mana ni? I confused lah. Okay, sebuah hadis yang agak panjang bermaksud Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas. Di antara kedua-duanya ada perkara yang samar-samar yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia. Maka sesiapa yang membenteng dirinya, yang menjaga dirinya, yang memelihara dirinya daripada perkara yang samar-samar itu, maka dia telah memelihara agamanya dan telah memelihara maruahnya. Sebaliknya, sesiapa yang menjerumuskan dirinya dalam perkara-perkara yang samar-samar itu, maka dia telah menjerumuskan dirinya dalam perkara yang haram. Sebagaimana seorang penggembala yang membawa ternakannya meragut rumput berhampiran kawasan larangan, lambat laun dia akan masuk ke dalam, dia akan bawa ternakan itu ataupun ternakan itu lambat laun akan masuk meragut rumput di kawasan larangan. Ketahuilah bahawa setiap raja ada kawasan larangannya dan kawasan larangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala ialah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah dalam tubuh manusia ni ada seketul daging yang jika ia baik maka baiklah seluruh tubuhnya, jika ia buruk maka buruklah seluruh tubuhnya. Seketul daging itu ialah hati. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini lafaz Imam Muslim. Ada juga riwayat Bukhari dan juga lain-lain. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam hadis ini Nabi telah bersabda halal tu jelas, haram tu jelas. Jadi perkara ini kadang-kadang hadis ini masyhur, disyarahkan, dikemukakan oleh para agamawan. Tapi mereka lazim mengaitkannya dalam perkara jual beli, dalam perkara makan minum. Tapi ia juga boleh diaplikasikan kepada pelbagai aspek lain, termasuklah sunnah dan bid'ah. Okay? Yang halal itu jelas, yang sunnah itu jelas, yang haram itu jelas, yang bid'ah itu jelas. Okay? Ada sunnah yang jelas, ada bid'ah yang jelas. Antara kedua-duanya ada yang sama-sama. Confused lah, ini sunnah ke bid'ah? Kalau bid'ah ni hasanah ke dolalah? Confused yang kebanyakan orang tidak tahu. Kebanyakan orang ni termasuk dalamnya sebahagian orang-orang yang memakai pakaian seragam agama. Tetapi maka Rasulullah SAW berpesan, sesiapa yang membenteng dirinya, menjaga dirinya, memelihara dirinya daripada perkara yang sama-sama itu, dia memelihara agamanya dan maruahnya. Orang tak akan panggil dia pencinta bid'ah. Orang tak akan kata dia bid'ah. So dia selamat saja. Dan dia orang yang terpelihara maruahnya sebagai pencinta sunnah. Orang panggil dia pencinta sunnah. Tak akan orang panggil dia pencinta bid'ah punya. Okey, jadi siapa yang memelihara, membenteng dirinya daripada perkara yang samar-samar, maka dia menjaga agamanya dan maruahnya. Dan sesiapa yang menjerumuskan dirinya dalam perkara sama-sama, seorang kata bid'ah, seorang kata tak apalah, aku buat je lah. Lambat laun, bid'ahnya yang dibuat tu makin lama makin banyak. Dan akan masuk juga perkara-perkara bid'ah yang jelas, tapi dia buat juga. Okey, kalau tuan-tuan ada tengok video-video saya lain, saya ada jelaskan bahawa bid'ah ni bagi diri seseorang, dia bermula kecil-kecil, dia start sikit. Lama-lama dia buat lagi. Lama-lama bid'ah yang dibuat tu makin lama makin banyak, makin lama makin besar. Samalah juga dalam kes hadis ni, sesiapa yang menjerumuskan dirinya dalam perkara-perkara yang samar-samar itu, dia menjerumuskan dirinya dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana pengembala yang bawa kambing, bawa kambingnya meragut rumput berhampiran kawasan larangan. Lambat laun kambing tu masuk juga kawasan larangan untuk meragut rumput di sana. Okey. Ketahuilah bagi setiap raja ada kawasan larangan dan kawasan larangan bagi Allah ialah perkara-perkara yang diharamkannya. Bid'ah sesuatu yang diharamkan. Tapi perkara ni sama-sama lah bid'ah ke tidak? Sama-sama lah. Tak apalah, buat je lah. Buat lama-lama akan masuk juga dalam suatu akidah atau ibadah yang confirm bid'ah, tapi buat juga. Ini sebab dah terbiasa dengan bid'ah itu. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambung, dalam diri kita ini ada seketul hati yang jika baik, baiklah ia. Jika jahat, buruk ataupun rosak, rosaklah ia. Dah perkara itu ialah daging itu ialah hati kita. Tuan-tuan, kalau hati kita ni betul-betul sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul-betul berkeyakinan bahawa Islam ini telah pun lengkap, telah pun sempurna, menyuburkan satu nikmat Allah kepada kita dan Allah meredainya sebagai agama kita, kita akan bercukupan dengan ni. Bercukupan dengan apa yang ada yang original tu.
tak akan kita tukuk tambah walaupun satu huruf. Walaupun satu tindakan, kita tidak akan tukuk tambah. Ini ciri-ciri orang yang hatinya sehat, bersih, baik. Tapi kalau orang tu hatinya macam Rasulullah ajar, tapi Rasulullah tak kata tak boleh buat. Dia macam lagi pandai pula. Padahal Rasulullah itu messenger of God. Dia mengajar, dia membawa agama Allah kepada kita. Kalau benda tu Rasulullah tak bawa, berarti ia memang bukan agama Allah. Ia bukan sesuatu yang Allah kehendaki daripada kita untuk diyakini ataupun untuk diibadahi. Maka tak payah buat. Tapi dia, Rasulullah tak kata tak boleh buat. Apa salahnya? Ini hasanah. Habis Rasulullah ni tak kerti apa yang hasanah tak hasanah. Jadi orang yang buat bida'ah ni, orang yang suka dengan bida'ah ni, hatinya itu sesuatu yang perlu disemak. Saya nak kata dah rosak ke buruk ke macam over lah pula kan. Hatinya adalah sesuatu yang perlu dia sendiri perhatikan ya. Sebab bida'ah ni banyak orang kata alah ini kaum muda lawan kaum tua. Wahabi lawan Hasan Jawa. Wahabi lawan Aswaja. Ni Salafi lawan tradisional dan sebagainya. Tak, ia bukan perlawanan. Ia ada kaitan dengan kebersihan hati juga. Jika hatinya bersih, berkeyakinan bahawa dalam hal akidah, dalam hal ibadah, hal akidah ini, kita meyakini apa yang Allah mahu kita yakini. Jangan tukuk tambah. Dalam ibadah ni kita beribadah. Kita ni hamba. Allah itu Tuhan. Kita beribadah kepada Allah sebagaimana seorang hamba itu bersikap kepada Tuannya. Ini sebagai analogi ya. Maha suci Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluknya. Maka hati itu bersih. Dia akan berpada dengan apa yang Allah bagi. Dia akan mencintai Rasulullah. Dan dia membuktikan Rasulullah itu. Dia membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah dengan mengikuti, berusaha sedaya upaya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mengubah, tanpa edit, tanpa adjustment, tanpa renovation. Ini hati yang bersih, hati yang baik. Orang yang hatinya perlu disemak semula ni, yelah Rasulullah tak kata tak boleh buat, so aku nak buat boleh lah. Yelah Allah dah kata, dah yang pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, aku telah cukupkan nikmatku kepada kalian dan aku telah redha Islam sebagai kalian. Tapi saya pun tak tahu dia nak tengok ke tapi kok mana nak buat juga bida'ah tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadis ni hadis yang masyhur ya. Sesungguhnya yang jelas itu haram. Maaf, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Antaranya adalah perkara sama-sama. Salah satu daripada hadis 40 Imam Nawawi. Jadi ia juga boleh guna pakai. You can apply it juga dalam topik sunnah dan bida'ah ni. Sebab perkara sama-sama itu merujuk kepada seorang kata sunnah, seorang kata bida'ah, seorang kata bida'ah hasanah, seorang kata bida'ah dolalah. Saya sama-samar lah. Maka apa sama-sama nak buat? Kita benteng diri, jauhi diri daripada perkara yang sama-samar itu ya. Pesan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Baik, inilah tazkirah, inilah nasihat saya pada pagi yang indah ini. Saya di Putrajaya mencari lokasi yang indah untuk video shoot. Okey, moga-moga bermanfaat untuk diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.